Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, saya ini moderator yang menyibuk ilmu saya bukan perempuan asal. Perempuannya Ustaz Syed Syarizan daripada TV Al-Hijrah dan juga Ustaz Nik Bakri Nikmat daripada Darul Bakri lah, ya, pengajar di Darul Bakri. InsyaAllah saya dah kenal pun rasanya semua para panelis. Kalau buka YouTube tu boleh jumpa lah. Kalau Ustaz Nik Bakri sangat banyak lah kalau tengok YouTube ni. Saya kaji-kaji, oh banyak lah. Kalau Syed Syarizan dia belakang tampil sikit, tapi dia TV Al-Hijrah, dia selebriti juga. Jadi InsyaAllah kita akan forum pasal tajuk hijrah dan kaitannya dengan kita bersama sekarang lah. Dan tajuk ni diulang-ulang banyak kali lah kan. Setiap kali Muharram kita pun bincang pasal hijrah, nyanyi lagu hijrah. Tapi kadang-kadang kita masih lagi tak dapat menjiwai apakah hijrah yang dimaksudkan. Hijrah yang Nabi lalui itu macam mana, apakah kaitan dengan kita kan. Jadi InsyaAllah melalui persoalan-persoalan daripada ahli karya masjid, ahli surau, kita boleh tanyalah pada panelis untuk bersama-sama memahami apa maksudnya. Tapi sebelum tu mungkin kita minta seminit dua untuk panelis memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebenarnya diperkenalkan sebelum ini Syed Syarizan bin Muhammad, berasal daripada Selangor, Petaling Jaya, dibesarkan di Semenyih, Ruang Selatan Selangor. Nak kenal apa ya? Status setakat ni isteri masih lagi seorang, anak dua, dan pendidikan first degree saya izin Allah telah mencapai BA dalam bidang pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Universiti Al-Azhar, dan menyambung peringkat master dalam bidang Bahasa Arab di Universiti Melaya, dan kini sedang menulis tesis PhD dalam bidang Bahasa Arab juga di universiti yang sama. Doakan saja insyaAllah. Dan sekarang ni bertugas sebagai eksekutif kanan bahagian kandungan dan penyelidikan dan bantu syariah di TV Al-Hijrah. Setakat itu saja. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ustaz saya ni guru anak masa di Manchester dulu, sebelum anak kahwin lagi. Sampai sekarang akhirnya jejak kasih di sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akhukum fillah, Nik Bakri bin Nikmat, asal daripada Kota Baru, Kelantan. Dah berkahwin, anak baru 5. Sekarang ni tinggal menetap di Bandar Putra, Kelang, dekat Jalan Kebun. Sekarang saya bertugas di madrasah saya sendiri, Madrasah Dakwah Tarbiyah Al-Hasaniyah di Seksyen 15 Shah Alam. Latar belakang pengajiannya, saya Al-Azhar dalam bidang lughah Arabiah syu'bah ammah. Tapi mungkin saya dulu kalau Ustaz lagi muda kan saya. Kemudian di pengajian Islam di Hadramaut, Yaman. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kita sama-sama Kota Baru Ustaz. Jadi insyaAllah saya nak terus masuk pada tajuk lah kan. Jadi apabila kita bicara tentang hijrah, boleh Ustaz Nik Bakri pertama saya nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan hijrah kan? Sebab kalau kita faham dalam buku sirah kan, hijrah tu berlaku tak sekali. Pernah juga berlaku hijrah di Habsyah 2 kali kan, yang mula kumpulan kecil, kemudian kumpulan besar, kemudian akhirnya hijrah ke Madinah kan. Jadi apabila kita fikir tentang hijrah, kenapa hijrah dua berbeza, hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah, dan juga yang manakah lebih memberi pengajaran dan yang kita boleh ambil contoh dalam diri kita. Jadi minta Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, yang saya hormati dan saya muliakan Dr. Azhar selaku moderator kita pada malam ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Said, para ilmuwan yang dirahmati Allah dan seterusnya, muslimin muslimat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, seperti biasalah kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang Allah kurnia kepada kita untuk sama-sama kita hadir dan berada dalam rumah Allah. Moga-moga kehadiran kita ini diterima, diberi ganjaran dan dijadikan suatu bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana Dr. Azam sebut tadi, persoalan hijrah ni adalah persoalan yang bukan setiap tahun yang kita berbicara, dan kita sedia maklum kalau kita rujuk sirah-sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah ni berlaku beberapa kali. Di antaranya berlaku paling kurangnya disebutnya 3 kali secara jelasnya. Yang pertama, hijrah Rasul, hijratul Rasul ila Taif, ya, hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Yang keduanya hijrah kepada Habsyah. Sebahagian para sahabat baginda Rasulullah ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka berhijrah ke Habsyah. Dan hijrah kemuncak hijrahnya ialah yang ketiganya, yang kemuncak yang disebut oleh dalam sirah Ibn Hisham yang dihurai, tuan-tuan boleh rujuk kembali, dia dihurai dalam kitab Fiqhus Sirah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bagaimana kita memahami sirah, dan inilah kemuncak. Baik, cuma kesimpulannya, apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah ini, oleh kerana baginda adalah seorang Rasul yang membawa syariat, maka yang paling utama sekali yang boleh kita ambil pengajaran ialah dari segi berlakunya beberapa kali hijrah ni, dari sudut Islam itu sendiri, salah satunya mensyariatkan kepada kita ialah hijrah dalam kehidupan kita, ya, daripada jahil kepada ilmu, daripada maksiat kepada taat, ya, daripada kita di dunia kita akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Cumanya kalau kita ringkaskan, saya suka sangat kalau jadi ahli panel pertama, kerana ahli panel pertama ni dia pembuka bicara. Pembuka bicara dia tak boleh panjang sangat. Betul tak ya? Kena panjang juga. Dia tak boleh dia melanggar peraturan. Dan terutamanya saya, tuan-tuan sekalian, mungkin saya dah biasa sangat juga, nak kata biasa tak adalah juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, mungkin ni kali pertama juga saya ke sini, Ustaz. Mungkin tuan-tuan duk tengok Fadil Ustaz saya dalam TV Hijrah. Dan sekarang ni kita berdepan. Saya pun, tuan-tuan sekalian, berhajat juga untuk mendengar ilmu-ilmu daripada Fadil Ustaz. Sebab tu saya kata kita ringkaskan. Kira dia tak boleh mengaji banyak sangat, tuan-tuan, nanti banyak pula ilmu. Banyak ilmu susah juga. Baik, kesimpulannya hijrah ni dia bahagi kepada beberapa keadaan. Salah satunya disebut oleh beberapa orang ulama, antaranya Syekh Abdul Munsif. Dia mengatakan hijrah ni berlaku mengikut keadaan. Dalam ni pun tuan-tuan, saya ada bawa sedikit buku-buku lah. Satu buku ada hijrah Mawaqifun Ibarun Izatun, ia hijrah, pendirian, iktibar dan beberapa pengajaran di Fadilatul Abdul Muiz, Fadilatul Syekh Abdul Muiz Abdul Hamid Al-Jazzar. Dia mengatakan hijrah ni dia bahagi kepada beberapa keadaan. Yang pertama, kalau berlaku kepada Rasul, pengajarannya ialah hijrah itu adalah atas tugas dakwah. Ya, kalau Rasul hijrah daripada Mekah ke Taif, atas dasar apa Rasul itu berhijrah? Yang pertama sekali, kembali balik kepada tugas baginda Rasulullah SAW, ialah Nabi dalam satu sabda, dalam satu ayat, Allah dalam satu ayat menyebutnya, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna arsalnaka, kami utuskan kamu, basyira, inna arsalnaka syahidan. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Ayat ini jelas, tuan-tuan sekalian, kalau segala perbuatan Nabi, yang paling asas sekali kalau kita bahas dari sudut kehadiran Nabi dan apa yang Nabi lakukan termasuklah hijrah, wa da'iyan ila Allah, atas dasar pengajaran yang paling besarnya ialah untuk berdakwah, mengajak, menyuruh manusia kepada Allah. Itu hijrah yang pertama kepada Taif. Baik, hijrah yang kedua, sahabat-sahabat Nabi berhijrah daripada Mekah ke Habsyah. Jadi di antara ulama menghuraikan kenapa? Sebab sahabat-sahabat Nabi ini nak menyelamatkan iman yang ada dalam diri mereka. Jadi salah satu hijrah kalau berlaku kepada kita hari ini untuk kita rujuk kepada Nabi, iaitu kita hijrah dalam bab melakukan dakwah. Boleh jadi di tempat kita ni susah nak berdakwah, tapi rasanya tak ada susah sangat setakat ni, ya.
Yang kedua, kalau berlaku kepada sahabat Nabi, kenapa? Kerana nak menyelamatkan iman yang ada dalam diri mereka. Kerana suasana ketika itu mereka berada dalam keadaan cukup tercabar keimanan mereka kepada Allah, kepada Rasul. Maka mereka membawa keimanan itu kepada Allah dan Rasul. Baik, hijrah yang ketiganya ialah berlaku kepada Nabi dan sahabat Nabi. Maka macam biasalah merujuk balik kepada persoalan tadi, Nabi ini berhijrah ke mana? Ke Madinah. Sahabat Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah atas dasarnya untuk meneruskan tugas dakwah yang asal yang diberikan dan diamanahkan kepada baginda. Adapun sahabat-sahabat Nabi ini, mereka hubban lil akhirah. Kerana mereka hubban Nabi wa hubbun Nabi wa hubbul akhirah. Ya, kenapa mereka hijrah ke Madinah? Mereka tinggalkan anak isteri, mereka tinggalkan harta benda, mereka tinggalkan tanah air kerana hubban lin Nabi. Yang tadi dah ada iman dalam hati. Yang kedua, ia kerana cinta kepada Nabi. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar sanggup ikut Nabi. Kemudian pula tuan-tuan sekalian, ikut Nabi tak boleh saya cerita satu-satulah. Sekejap dia jalan depan, sekejap dia jalan belakang, sekejap dia jalan kiri, sekejap dia jalan kanan. Bila mana ditanya kenapa, apa masalah kamu? Kerana cinta dia kepada Nabi. Benarnya iman dia kepada Nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi, kenapa tinggal ibu dan bapa dia? Ya. Apa sahabat yang paling muda tu antara pemuda-pemuda yang hebat? Dia tinggal, dia sanggup. Mak dia kata, kalau kamu tak kembali balik, aku tak nak makan. Dia kata, ibu, kalau ibu ada 100 nyawa pun, sekejap keluar satu nyawa, saya takkan kembali meninggalkan agama yang telah saya peluk, iaitu Islam. Kenapa? Kerana talaban akhirah, talaban lil akhirah. Kerana mereka menuntut kehidupan di akhirat. Okey dah tuan-tuan, mukadimah tu kira dah agak panjang dah tu. Okey dah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Memang betul Abu tak cakap makin banyak ilmu makin banyak tanggungjawab. Jadi kita cukup kita sambung dengan Ustaz saya pula insya-Allah. Okey, jadi hijrah ni kita tengok melalui sirah kan. Hijrah ni dia menjadi permulaan kepada tamadun Islam. Tamadun Islam dibina dengan hijrah dan terbentuknya negara Madinah. Dan apa benda yang permulaan kepada pembinaan tamadun Islam tu adalah apa yang Nabi buat bila terus sampai di Madinah, iaitu pertama membina masjid, keduanya menyatukan di antara Aus dan Khazraj menjadi Ansar, dan Ansar disatukan dengan Muhajirin, dan ketiganya dia membuat perlembagaan di Madinah kan, yang di mana ada perjanjian dengan bukan Islam dan juga Yahudi dan Nasrani mungkin tak banyak, tapi Yahudi lah banyak di situ. Jadi persoalan kepada Ustaz Said, saya nak tanya, adakah Malaysia mampu untuk menjadi tapak tamadun Islam yang seterusnya di kemudian hari? Kerana kita kalau tengok, kita punya banyak masjid di Malaysia, kita juga orang Islam ni semuanya Melayu kan, hampir semua Melayu dan bersaudara, dan kemudiannya kita juga mempunyai perjanjian, katanya duduk yang harmoni dengan bukan Islam. Dan jadi mampu tak kita menjadi tapak yang baru untuk tamadun Islam seterusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Terima kasih diucapkan pada pengerusi majlis Dr. Azam. Ya, kami sama-sama dekat Manchester dulu saya pakai Azam je. Sekarang dia PhD, kita panggil Dr. Azam. InsyaAllah seorang pemuda yang cukup berwawasan. Meskipun kami sama-sama tinggal di negara barat ketika itu, tapi tidak maksudnya berusaha untuk menghidupkan sinar Islam dalam jiwa kita. Kami adakan surah bersama, buka kitab Riyadhus Shalihin dan macam-macam inilah. InsyaAllah kami bertemu pada hari ini di satu majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimuliakan juga berusaha pengurusi Masjid Surau Luqmanul Hakim dan ahli jawatan kuasa yang dikasihi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan kurniaannya. Dengan izinnya kita sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah yang diberkati dan dirahmati olehnya. Dan begitu juga berkesempatan untuk sama-sama kita meraihkan satu majlis ilmu yang penuh barakah, insya-Allah manfaat yang akan beri kepada kita di dunia dan akhirat. Dan terima kasih juga di atas peluang yang diberikan untuk sama-sama saya berkongsikan sedikit ilmu yang ada di diri saya. InsyaAllah berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Dr. Azam tadi,
tentang bagaimana Nabi SAW ya, yang telah diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Bakri, ya, senior saya dekat universiti. Jadi dia cerita bagaimana Nabi SAW bentuk hijrah Nabi, bagaimana hijrah Nabi SAW secara ringkas, kenapa Nabi berhijrah, kenapa sahabat Nabi SAW berhijrah atas sebab kerana Allah, cintakan Allah dan Rasulnya. Jadi berbalik kepada soalan yang diajukan kepada pengurusi tadi berkaitan setibanya Nabi SAW dibuat masjid, di satu masjid namanya Quba. Kalau tuan-tuan pergi ke Quba, pergi ke dalam teritori Madinah, ada satu tempat namanya Quba, dan di situ terletaknya masjid Quba, di mana masjid yang pertama sekali Nabi SAW bina. Jadi dipanggilkan masjid yang pertama sekali diasaskan atas takwa, usisa ala taqwa. Kenapa dinamakan sebagai masjid yang dibina atas dasar ketakwaan? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-8, di mana Allah berfirman, la taqum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang bermaksud hadis ini berkaitan tentang masjid yang diasaskan oleh Nabi, iaitu masjid yang diasas atas dasar takwa semata-mata. Maksudnya hadis ini berdasarkan sebab turunnya ayat pada zaman dahulu, pada zaman Nabi SAW ada sebuah masjid yang nak dibina berdekatan dengan kawasan Quba, iaitu masjid yang ingin dibina oleh golongan munafikin. Bukan atas dasar takwa, atas dasar apa? Untuk bersaing, atas dasar untuk menunjukkan kekufuran mereka, untuk memecah belahkan umat Islam pada waktu itu. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi, jangan la taqum fihi abada, jangan kamu bersolat di masjid itu. Maksudnya masjid yang tidak berasaskan takwa atas sebab-sebab yang lain. Maka Allah kata cukuplah dalam masjidul usisa ala taqwa, masjid yang kamu bina yang pertama itu masjid Al-Quba ini, masjid Quba ini cukuplah untuk kamu semayang, tak payah kamu nak semayang kat masjid itu, tak guna kamu nak semayang masjid itu. Kerana apa? Masjid yang terbina di atas takwa itu yang lebih berhak untuk kamu solat, beribadat dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu, di dalamnya terdapat orang-orang yang suka, yang ingin menyucikan hati, iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala dijadikan tempat kita menyucikan hati kita, membersihkan dosa-dosa kita dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka, Allah cinta, Allah sayang pada orang yang suka menyucikan dirinya mereka. Jadi tuan-tuan, ini kisahnya tuan-tuan. Akhirnya masjid itu Nabi SAW perintahkan para sahabat supaya merobohkan masjid itu, sebab ada unsur-unsur perpecahan, ada unsur-unsur persaingan untuk menjatuhkan Islam. Jadi tuan-tuan, dalam konteks ini Nabi sampai Madinah dia bina masjid. Kat rumah kita, dekat masjid kita, kawasan rumah kita banyak masjid, betul tak? Jangan kata masjid, surau pun banyak. Alhamdulillah, insya-Allah yang membinanya, yang dermanya, yang bagi duit atas dasar apa? Untuk takwa, untuk dijadikan tempat pusat bertakwa, untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak nak disalahartikan supaya masjid yang menjadi tumpuan manusia untuk bertakwa pada Allah dia skip ke tempat lain. Pada tahun 80-an, 90-an tuan-tuan, masjid bukan tempat bertakwa. Masjid adalah tempat, sebahagian masjid dan surau adalah tempat di mana berlakunya perpecahan di antara umat. Ya, ini untuk parti ini untuk kelompok ini. Kalau zaman dulu saya kerja JAIS dulu, saya tahulah macam mana. Ya, kalau masjid monopoli golongan penyokong kerajaan, maaf cakap. Yang mana-mana menyokong yang ada bibit-bibit pembangkang hebat macam mana sekalipun, ada PhD sekalipun, jangan harap nak jadi AJK. Jangan harap nak pegang darjah masjid. Ini cerita benar, bukan nak sokong mana-mana parti politik. Kemudian timbullah surau-surau bangkit jadi rival masjid, surau-surau pula jadi pembangkang. Dia punya AJK semua macam ni. Jadi bila ada pertemuan macam ni, masjid cerita pasal kerajaan macam ni, ya, surau pula pantai kerajaan, kritik kerajaan, lama-lama yang datang surau itu kelompok. Sehinggalah setiap kerajaan negeri kata jangan jadikan masjid surau tempat kempen, barulah ada kekurangan. Tapi masih ada lagi tuan-tuan. Ini sebenarnya kita ke arah hijrah, nak jadikan masjid surau tempat bertakwa.
tapi akhirnya disalahgunakan oleh segelintir masyarakat sehingga menjadikan perpecahan dan sebagainya. Itu pertama. Jadi tuan-tuan, insya-Allah surah Luqman Al-Hakim tidak ada sempadan politik dan tidak ada sempadan apa-apa. Tak ada masalah. Kita orang Melayu, kita orang Islam sama-sama bersatu. Nak ada parti politik, saya rasa kita teruskan. Tak perlu nak masukkan politik ni, politik tak perlu. Perlu ada saingan. Tapi dalam bab Islam, ukhuwah kita kena jaga. Itu penting. Kedua, tuan-tuan, Nabi sampai mengukhuwahkan ta'akhi, yang mempersaudarakan antara Aus dengan Khazraj, di mana sebelum itu berperang dan sebagainya. Ya, bayangkan pantang jumpa berperang, dan dengan berkat kebijaksanaan Nabi dengan keindahan Islam yang Nabi SAW tunjukkan itu, maka berlakulah penyatuan hati di antara Aus dengan Khazraj, begitu juga di antara Ansar dengan Muhajirin. Dan Allah memberi peringatan pada para sahabat Nabi SAW ketika itu, wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah wahai para sahabat, wahai pengikut Rasulullah SAW, in kuntum wazkuru nikmat Allah yang Allah kurnia kepada kamu, idh kuntum a'da'an, pada ketika itu kamu bermusuh-musuhan, bergaduh, pantang jumpa, ya, tak pantang lihat, berperang saja Aus dengan Khazraj. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Maka dengan nikmat Allah, Allah menyatu padukan hati kamu. Dengan nikmat juga kamu menjadi ukhuwah. Nampak? Bila rasa ukhuwah tu tuan-tuan, dia rasa nikmat. Kalau tak rasa ukhuwah, kita rasa tak sedap, rasa musuh di sekeliling kita. Maka apabila ada ukhuwah, ada satu pertembungan hati tuan-tuan, maka kita rasa nikmat hidup ke dunia ini. Itu dikatakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, tuan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi supaya memerintah ataupun menjadi pemimpin yang baik, di mana Nabi SAW mengambil kesempatan ini, mengambil amanah di mana terbinanya negara Madinah, negara Islam Madinah, dengan wujudnya Piagam Madinah seperti mana disebutkan oleh Dr. Azam tadi, di mana Piagam ini satu perlembagaan yang Nabi SAW wujudkan untuk memberi hak masing-masing, hak meletakkan tempat pada sesuatunya. Orang Islam hak yang tertentu, orang bukan Islam pada hak yang tertentu. Yang menarik tuan-tuan, ketika Nabi SAW mewujudkan perlembagaan ini, menjadi ketua negara, ketua pemimpin dan sebagainya, ketika itu umat Islam dalam keadaan minoriti, lebih sikit jumlahnya tuan-tuan. Paling tak pun 1/3 Islam, 2/3 ahli Madinah adalah bukan Islam. Tetapi walau bagaimanapun, Nabi SAW datang berjaya menarik perhatian golongan bukan Islam, bersetuju untuk bernaung di bawah pimpinan Nabi SAW. Itu cantik tuan-tuan. Macam mana golongan majoriti boleh tunduk dengan minoriti? Macam mana tuan-tuan? Tengoklah, kita belajar sirah Nabi SAW, macam mana Nabi buat, macam mana Nabi tarik hati mereka, macam mana Nabi kubal perlembagaan, macam mana kubal piagam sehingga mereka tunduk dan sebagainya. Kecuali Yahudi, ada cerita related bagaimana mereka memusuhi Nabi SAW sehingga mereka akhirnya dikeluarkan daripada Jaziratul Arab. Tapi tuan-tuan, kita lihat macam Allah kita sekarang ni, alhamdulillah, kita masih lagi memberi hak peluang kepada golongan bukan Islam untuk mereka melaksanakan tuntutan agama mereka, dan kita bagi hak mereka yang tertentu. Tapi itu dari peringkat kerajaan. Walau bagaimanapun masih ada cabaran tertentu yang berlaku, masih lagi nak minta tu minta ni, ya, nak minta halalkan gay lah, lesbian dan sebagainya. Itu dah sampai mengarut lah atas nama hak asasi manusia. Dan kita dalam kita nak cerita individu pula tuan-tuan, kita nak hijrah juga, kita nak pastikan bahawa Islam ini berada, dilihat oleh golongan bukan Islam pada mata yang menyenangkan. Jangan sampai dia melihat kita ni membawa agama yang boleh menjatuhkan diri mereka, menjatuhkan agama mereka. Kita perlu ajar anak kita supaya menghormati agama lain, hormati bangsa lain. Jangan sampai kita tengok dekat TV ada bangsa lain, agama lain buat salah, kita pun sebut maki dia kat dalam yang depan anak kita tuan-tuan. Kalau tiba-tiba kita tengok ada satu benda yang negatif yang berlaku pada kaum lain, bangsa lain ataupun agama lain, kita pun ajar anak kita, wah ini tak bagus, ini bodoh macam lembu. Kita jangan macam tu. Kalau nak cakap benda negatif, salah dari segi perbuatannya, tapi kita jangan bawa anak kita supaya menghina agama lain. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala bagi pesan siang, la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilm. Allah berfirman, apa maksud dia?
Jangan kamu menghina orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kesannya nanti orang yang bukan Islam yang kita hina tu nanti akan kutuk Allah, akan menghina Allah secara terang-terangan dan melampaui batas. Bighairi ilmi, sedangkan mereka tidak ada pengetahuan tentang Allah, tidak ada pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu ada toleransi supaya ada sifat hormat menghormati. Walaupun kita tak suka agama dan kita tak percaya agama, tapi sifat toleransi perlu kita pupuk pada diri kita, pada anak kita dan sebagainya. Nampaknya lawan toke daripada Ustaz Ustaz Fakri ni panjang sangat ya. Jadi minta maaf pada Tuan Pengerusi. InsyaAllah next step nanti pendek sikit lah InsyaAllah. Jadi wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz ni kita bagi soalan pendek, kita bagi soalan panjang. Jadi jaga-jaga Ustaz. Anda baca hadis daripada Aisyah, dia kata tidak ada hijrah setelah pembebasan Mekah, tetapi yang ada ialah jihad. Maka dari itu apabila engkau diminta untuk keluar, yakni berjihad oleh imam, maka keluarlah. Hadis riwayat daripada Bukhari. Jadi kalau tengok daripada hadis tersebut, seolah-olah perkataan hijrah tu dah tak ada untuk kita selepas daripada Fathu Mekah. Dan yang jadi daripada hadis tu yang kata gantinya adalah jihad lah, dan kita perlu melaksanakan jihad tu, dan kita perlu bersedia untuk jihad apabila tiba waktunya dipanggil. Jadi boleh tak Ustaz terangkan apakah perkaitan antara jihad dan hijrah, dan kemudian apakah pula peringkat-peringkat jihad, dan bagaimana dengan kita sebagai individu yang berada kat sini untuk bersedia menghadapi panggilan jihad tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Soalan tu agak panjang tuan-tuan. Saya bila mana doktor jadi pengurusi, ini risau sikit lah. Kira soalan tu arah doktor, yang nak jawabnya ustaz. Tak apalah, bagaimanapun wa bihi nasta'in, moga Allah membantu saya dan dibantu oleh sahabat saya Al-Fatih Ustaz Said. Saya nak ulang, sebelum saya jawab soalan tadi, nak ulang balik yang tadi tuan-tuan ya, supaya kita jelas dan kita mengerti kenapa hijrah berlaku beberapa kali. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama sekali, hijrah ini dibahagi kepada tiga juga, oleh kerana 3 kali berhijrah, maka dibahagi kepada 3. Yang pertama sekali, hijratul Rasul. Hijrah Rasul. Apa makna hijrah Rasul? Dakwah ila Allah. Jadi kita selepas ini nak ittiba' Rasul, nak ikut Rasul. Jadi hijrah kita salah satunya, ya, pada hari ini kita tak pernah melaksanakan tugas dakwah kepada Allah, dia mengajak orang, menyeru orang kepada Allah, maka kita kena memulakan. Ya, kerana masyarakat kita akhir-akhir ni tuan-tuan, makin hari makin jauh dengan Islam. Ya, sebab yang Ustaz saya sebut tadi, bermacam-macam keadaan dunia yang ada berdepan dengan kita hari ini. Jadi jangan lupa tugas baginda Rasulullah. Sebab itulah tugas dakwah ni wajib sepanjang zaman dan kepada semua orang Islam, bukan wajib kepada ustaz saja. Ya, sebab bila mana tuan-tuan masuk dalam alam barzah nanti, malaikat datang, dia tak tanya ustaz ke tak ustaz. Soalan standard, soalan sama orang. Ke ustaz soalan banyak sikit. Sampai yang kita risau ni, ustaz yang biasa soalan sikit, ustaz yang ada PhD soalan banyak sikit, malaikat tanya. Betul tak? Orang biasa kurang tak. Sama ada ustaz, ada PhD, tak ada PhD. Orang biasa ada PhD, tak ada PhD. Orang nama ustaz ke tuan guru ke, soalan sama. Salah satu soalan kita Allah akan menanya ustaz tentang ilmu yang kita belajar selama ni. Apa yang kita buat dengan ilmu ni? Sebab tu dah tak apa dah. Kesimpulan pertama ialah hijrah Nabi untuk dakwah kepada Allah. Yang kedua, hijrah sahabat Nabi. Ulama sebut ada 3 hijrah sahabat Nabi ini. Yang pertama sekali, firaran dinihim wa imanihim. Mereka membawa diri mereka kerana nak menyelamatkan agama mereka dan menyelamatkan iman mereka. Jadi salah satu hijrah yang kita kena jaga pada hari ini tuan-tuan, selamatkan diri tuan-tuan, keimanan tuan-tuan, keimanan anak tuan-tuan. Ini hijrah. Dalam suasana cabaran dunia hari ini, ya, isu syiahnya, macam-macam isu sekarang ni. Dan katanya dah berapa? 200,000 masyarakat kita dah cenderung kepada syiah. Yang terbaru didedahkan oleh Mufti Melaka. Ya, seorang perempuan ada 40 hingga 50 suami. Subhanallah. 40 hingga 50 suami. Yang kita ni yang boleh 4 ni 1 lagi sampai sekarang. Ya, tak apalah, itu cerita dah. Kan tuan-tuan nak kena cerita juga. Ya, sedingan sikit boleh Ustaz ya. Masuk. Ni cerita syekh saya.
Dia kata tidak dinamakan orang perempuan kalau tidak ada sifat cemburu. Dia tak nama orang perempuan kalau isteri perempuan okey je. Itu bukan perempuan. Tidak dinamakan orang perempuan kalau tak ada sifat cemburu. Dan tidak dinamakan orang lelaki kalau tak ada niat nak kahwin dua. Itu kalau hati-hati. Kalau suami perempuan betul-betul lelaki, mesti dia ada niat nak kahwin dua. Sebab tak akan berlelaki. Itu cerita pertama lah. Cerita kedua lepas ni, tuan-tuan. Tapi bagaimanapun, kenapa sahabat Nabi ni bawa diri ke Habsyah dengan nama hijrah atas nama firaran bidinihim wa imanihim, kerana nak membawa diri menyelamatkan agama mereka dan iman mereka. Yang kedua dia kenapa? Mahabbatan li Rasulillah. Ya, sahabat Nabi ni bawa diri kan cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, sebab tu tuan-tuan, ya, kita kena ajar diri kita, isteri kita cinta kepada Rasulullah. Bahkan Allah bagi amaran. Ya, Allah bagi amaran sesiapa yang tidak cinta kepada Rasul, bahkan cinta kepada selain daripada Allah dan Rasul. Ya, Allah bagi amaran. Banyak ayat-ayat, tapi saya nak ringkaskan. Yang ketiga dia ialah talaban lil akhirah. Kenapa sahabat Nabi bawa diri hijrah? Kerana dia ingin hidup untuk menuntut kehidupan akhirat. Maka salah satu makna hijrah ialah untuk bawa diri kita kepada akhirat. Sebelum nak kaitkan dengan soalan tadi. Adapun saya dengan tuan-tuan dalam suasana dunia hari ini, hijrah untuk kita orang awam ni apa maknanya? Yang pertama sekali, al-amal bi kitabillah. Hijrah kita dalam suasana hari ini ialah beramal dengan kitab Allah. Sebab tu doktor sebut tadi, kenapa Nabi bawa, Nabi asaskan, bila mana sampai ke Madinah, Nabi asaskan masjid. Masjid itu untuk tujuan apa? Tujuan melahirkan takwa. Apa makna takwa? Takwa di Sayyidina Ali mengatakan dalam satu kata-katanya, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa ni kita gerun kepada Tuhan yang Maha Agung. Ada kegerunan. Walaupun ada guru saya dulu dia sebut begini, biasa kita terjemah takut, al-khawf ni takut, al-khasyah itu gerun dalam bahasa Arab. Ya. Khasyah ni, al-khawf, dia ada dua bahasa Arab, al-khawf dengan al-khasyah. Tak boleh. Tapi guru kita sebut takut ni tidak mencukupi. Ya, supaya ada dalam diri kita gerun. Takut, ada orang boleh pergi lagi. Gerun, dia tak pergi dah. Baik, itu makna pertama. Makna yang kedua, al-amalu bitanzil. Apa makna takwa? Takwa ni adalah al-amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Sebab itulah makna hijrah. Kata para alim ulama, dengan saya, untuk tuan-tuan dan anak cucu kita sekarang ni, anak saya ni, ialah apa makna hijrah? Al-amalu bi kitabillah, beramal keseluruhan dengan kitab Allah. Sebab itu tuan-tuan, dunia hari ini, negara paling bertuah lah sekarang ini, Brunei Darussalam. Negara paling bertuah atas muka dunia. Kata-kata hikmah yang paling hebat, kata-kata sekarang ini, ya, kata-kata hikmah Sultan Brunei. Siapa kita untuk kata tidak dengan hukum Allah? Siapa kita? Coba tengok ni, kita sekali kedipan mata kita adalah dengan izin Allah, sekali denitan jantung kita dengan izin Allah. Sebab tu saya tanya tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan ni, tuan-tuan bercakap tu adakah tuan-tuan ada mulut? Tuan-tuan boleh bercakap tu adakah kerana tuan-tuan ada mulut? Tuan-tuan mendengar adakah kerana tuan-tuan ada telinga? Ramai kita tanya, tak, saya boleh mendengar sebab ada telinga saya okey, tak sakit. Itu yang ada telinga tak juga. Itu yang ada mulut bisu juga. Kata bercakap dengan mulut, tapi yang ada mulut bisu juga. Kata melihat dengan mata, itu yang ada mata buta juga. Orang buta ada mata lagi tak? Dia dah tak ada mata dia. Ada. Jadi habis kita mendengar bukan kerana ada telinga. Kita mendengar kerana ada telinga, dan di telinga itu diletakkan pendengaran. Oh, kita mendengar. Kita ada mata, di mata itu diletakkan penglihatan. Kita ada mulut, di mulut itu diletakkan percakapan. Kita ada kaki, diberi kekuatan kepada kaki kita untuk berjalan. Maknanya setiap detik jantung kita, setiap kelipan mata kita, setiap langkah kita, semua dalam izin Allah. Takkan hidupnya kita, takkan bernafasnya kita satu nafas, takkan tarik nafas, satu tarikan nafas kecuali dengan izin Allah. Maka siapa kita untuk kata tidak kepada Allah? Itulah hijrah kita. Al-amalu bi kitabillah. Kita kembalikan diri kita, masyarakat kita kepada beramal dengan kitab Allah. Yang terakhirnya disebutnya oleh para alim ulama ialah tamassukan bi sunnati Rasulillah. Apa makna hijrah? Betul-betul berpegang dengan sunnah Rasulullah. Itu hijrah dalam dunia yang paling mudah. Ya, sebagaimana Nabi kata, taraktu fikum amrayn. Banyak matan ya, banyak riwayat. Taraktu fikum amrayn. Ya, aku telah tinggalkan kepada kamu. Tapi kadang-kadang hadis ni orang silap faham. Nabi tak guna ilaikum, Nabi guna fikum.
Nabi tidak kata taraktu ilaikum, aku tinggal Quran dan Sunnah ni pada kamu semua. Tak, sebab kita tak ada kemampuan untuk merujuk Quran dan Sunnah. Taraktu fikum, aku tinggalkan di kalangan kamu. Ustaz bahasa Arab, Ustaz tahulah lebih mendalam lagi. Ya, tuan-tuan saya yakin tuan-tuan ada belajar bahasa Arab ya? Ada tak belajar bahasa Arab? Sikit-sikit lah. Kesikit tak belajar. Siapa-siapa tak belajar bahasa Arab masuk syurga payah mencari makan. Sebab ahli syurga ni orang cakap Arab. Apanya tu orang hafal nasi campur. Dah hafal nasi campur bahasa Arab. Roti canai panji punya bahasa Arab. Tidak payah tuan-tuan sekalian. Jadi itu bahasa Arab. Tak aku tinggalkan di kalangan kamu, iaitu para alim ulama, kepada para alim ulama. Amra itu dua perkara. Ya ma'in tamassaktum bihima. Ya selagi mana ataupun selama mana kamu berpegang kedua-duanya. Ya kamu takkan tadi berubah di abad, kamu takkan sesat selama-lamanya. Ya tuan-tuan hadis masyhur. Baik, itulah kesimpulan. Baik, soalnya sekarang ni. Soalnya. Itu baru muka lima baru kita ini ya saudara-saudara. Jawab tadi. Ya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya, mengatakan la hijrata ba'da al-fathi. Tidak ada hijrah lagi selepas daripada pembukaan Mekah. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi yang ada ni ialah jihad dan niyyah. Ya, wa isastunfirtum, apabila kamu diseru untuk berperang, famfiru, kamu kena bersiap sedia dan memanggil. Ya, apa itu menjawab ya, panggilan jihad itu. Jadi soalan hormatnya la hijrah, tidak ada lagi hijrah ba'da fathi. Tapi yang kita burai tadi, ada tak hijrah? Ada hijrah tapi dalam bentuk yang lain, dalam bentuk kembali kepada kitab Allah. Sebab itulah Dr. Abdul Munsif ya disebut, ya Dr. Abdul Munsif disebut dalam satu kata-kata dia bincang pasal hijrah. Apa makna hijrah? Al-hijrah jihadun wa tadhiyatun wa ta'yidun wa nusrun. Ini makna hijrah. Apa makna hijrah? Hijrah ialah jihadun. Hijrah itu sendiri maknanya jihad. Bagaimana kita kembali balik kepada kitab Allah kalau kita tidak berjihad, bersungguh-sungguh kembali kepada Allah? Apa makna jihad? Guru saya dengan bahasa mudah. Dia masa duduk mengaji kat kampung dulu, terbaru datang ya. Dia bahasa mudah. Apa makna jihad? Jihad ni sungguh. Macam tuan-tuan nak datang malam ni, sungguh tak? Bukan main-main. Kalau main-main tak sampai. Dia sampai mana? Tesco ke? Sambil-sambil kan Tesco, tuan-tuan pergi Tesco pun sungguh-sungguh juga. Sambil-sambil dah, sambil-sambil. Pergi mana? Tak ada sambil-sambil pergi. Beli itu, beli ini sambil-sambil. Pada masjid sungguh-sungguh ke? Tuan-tuan ke sambil-sambil. Bersungguh. Macam kita tuan-tuan nak datang solat subuh, kalau tak bersungguh, itulah jihad. Maka apa makna jihad? Apa makna hijrah? Jihadun. Apa makna hijrah? Tadhiyatun, pengorbanan. Sebab itu sahabat Nabi korbankan diri, korbankan harta, korbankan masa, tinggal tanah air, ya, tinggal Mekah. Nabi bakal rindu pada Mekah, tapi Nabi tinggal Mekah. Jadi pun kita kena faham juga tuan-tuan, kenapa Nabi tinggal Mekah? Sedangkan di Mekah ada Kaabah, ada masjid, ada tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Apa itu? Budi alinnas, tempat yang terawal dibina untuk ibadah kepada Allah. Kenapa Nabi tinggal? Tuan-tuan, tak ada gunanya duduk di Mekah, tak ada gunanya di tanah suci. Duduk di tanah suci, tak ada gunanya duduk di sisi Kaabah, tapi tak kena beramal dengan kitab Allah. Tinggal. Maka perlu kepada tadhiyatun. Dan apa makna jihad? Apa makna hijrah? Tadi sokongan. Kau kena bagi sokongan. Sokongan kepada apa? Sokongan kepada Islam. Kenapa Nabi hijrah? Kata Syekh Abdul Muiz, ya, Abdul Hamid Al-Jazzar, dia kata laula hijrah lama kana hunaka Islam. Kalau tidak kerana hijrah tak ada Islam hari ini. Itu besarnya hijrah. Kalau tidak kerana hijrah, ya Nabi pindah, Nabi diperintah oleh Allah. Pada zahir maknanya tuan-tuan saya, ya, tidak ada Islam pada hari ini. Sebab tu yang Nabi berdoa tu tuan-tuan, masa perang apa? Perang Badar. Wahai Allah, kalau kamu kalahkan pasukan yang ada ni, yang ada yang 313 orang ni, takkan ada lagi orang sebuah kamu. Itu bahasa syahid. Mana mungkin kan Allah boleh bangkit balik. Tapi Nabi doa macam mana? Ya Allah, kalau kamu kalahkan tentera-tentera Badar ni, yang ada 313 orang ni, takkan ada lagi orang sebuah kamu. Sama juga ulama kata, laula kalau tidak kerana hijrah, tidak ada Islam hari ini.
Maka apa makna hijrah? Takyid bagi sokongan kepada Islam. Sesiapa yang tidak bagi sokongan pada Islam tidak termasuk dalam makna hijrah. Kemudian wa nusrun, bagi pertolongan kepada Islam. Ayat ini ada surah Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tak bantu Nabi, Allah boleh bantu Nabi. Apa makna bantu Nabi? Bantu Nabi, bantu Islam yang Nabi bawa. Dan sekarang Nabi wafat, Nabi tinggalkan Islam. Kalau tidak kerana Islam, tak ada apa nilai pada diri kita, tuan-tuan. Tengok lagi, masyarakat lagi. Dahsyat berada pada satu tahap dan keadaan yang di luar jangkauan pemikiran kita. Cerita mudah, tuan-tuan. Hari ini pengawal bank yang kita bayar gaji dia untuk jaga duit, jaga pekerja, dia dah yang tembak pekerja, dia yang bawa lagi duit. Hari ini tentera yang dilatih untuk jaga keselamatan negara, jaga nyawa rakyat dalam negara, hari ini tentera itulah yang bunuh rakyat. Hari ini seorang pemimpin yang sepatutnya dia menjaga rakyat, menjaga kebajikan rakyatnya, hari ini pemimpin itulah yang bunuh rakyatnya. Isu dapat tak isu dia? Hari ini sepatutnya seorang cucu yang jaga datuk yang sekian tua umurnya, cucu itulah yang sebenarnya datuk dia bawa kepala kat Syahadah. Hari ini seorang ayah yang sepatutnya jaga anak, ayah itulah tuan-tuan sekalian yang terajar anak hari ini. Seorang suami yang sepatutnya jaga isteri, suami itulah yang terajar isteri dia. Dunia apa hari ini, tuan-tuan? Nak tunggu apa lagi? Allah kebanyakan sangat. Okey, dah dia masuk khusyuk tu kena berhenti. Allah. Betul tak, kita tak boleh banyak-banyak sangat, dia panas sangat. Dia bila dengar banyak sangat kata peringatan-peringatan yang menyentuh hati kita lupa kita ni sebenarnya banyak lagi benda yang tak buat. Jadi kita teruskan Ustaz Syed. Soalan tak banyak tapi dia panjang-panjang. Jadi kalau kita ahli tarikh ada soalan, baik stop saya tanya. Kalau tak ada tanya, dia panjang lah jawapan. Okay, jadi pada Ustaz saya, hijrah ni tujuannya adalah untuk menyelamatkan agama. Salah satu disebutkan oleh Ustaz ni tadi kan, untuk menyelamatkan agama kan. Jadi kalau tengok dalam contoh dalam Quran, contoh orang yang berhijrah untuk menyelamatkan agamanya adalah pemuda Al-Kahfi kan. Lalu dia keluar daripada negara dia dan dia bersembunyi di dalam gua kan. Jadi bila dia sembunyi dalam gua selama 300 tahun, lalu kita pun rasa nak buat macam itulah kan. Bukan nak tidur dalam gua 300 tahun, maksudnya kita nak keluar daripada masyarakat yang kita tengok macam Ustaz ni kata masyarakat sangat teruk. Kita berkata, aku nak keluar daripada masyarakat ni, nak bina komuniti baru dalam hutan contohnya kan. Jadi kita nak ubah diri kita join satu kumpulan yang sama-sama nak ubah diri kita mengasingkan diri daripada masyarakat. Kita je baik, duduk berasingan daripada masyarakat dalam yang sangat teruk kan Ustaz. Jadi adakah itu satu pandangan yang betul ataupun bagaimana attitude kita, sikap kita sebenarnya bila kita kata kita nak ubah diri kita, pada masa sama kita nak tarik masyarakat kita. Jadi boleh Ustaz bagi pandangan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan hijrah ya. Hijrah seperti mana yang Al-Fadhil Ustaz Bakri kata tadi, dia berkaitan dengan jihad. Maksudnya hijrah ni nak kena ada bersungguh jihad maksudnya mujahadah, maksudnya dia bersungguh. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Azam tadi, nak pergi lari buat komuniti baru, bersungguh lah namanya tu. Tapi bersungguh tak bertempat sebenarnya tuan-tuan. Sebab apa, kalau kita lihat hijrah ni kalau tak ada kesungguhan, dia tidak memberi satu impak yang begitu mengesankan. Di mana kita nak pastikan di mana kesungguhan hijrah kita nak letak mana, jihad hijrah tu kat mana, kita pastikan bahawa ia benar-benar sedari dengan apa yang Allah dan Rasul inginkan. Ya, berkenaan dengan hijrah ni tuan-tuan, kita sebelum hijrah ni tuan-tuan, dia terbahagi kepada 3 bagi saya. Ya, pertama diri kita tuan-tuan, kedua keluarga kita dan masyarakat. Ya, ketiga-tiga ni perlu berlaku. Maksudnya ketiga-tiga ni tidak akan berlaku kecuali melainkan ada kerjasama, ada peranan masing-masing yang dijalankan oleh setiap individu, barulah ketiga-tiga ini akan berlaku. Maksud terpakrinya hijrah daripada 3 bentuk. Ya, sebab itu pertama kalau kita nak lihat seperti mana yang Ustaz katakan tadi, saya nak kongsikan sepotong hadis Nabi SAW mencerahkan apa yang dimaksudkan dengan hijrah dari satu sudut. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis,
al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, Nabi kata hakikat orang Muslim itu, nak tahu siapa orang Muslim sebenarnya, orang Muslim di mana lidah dan tangannya terselamat daripada lidah dia. Maksudnya orang-orang Islam yang lain terselamat daripada lidah dan tangannya. Itu Muslim. Kemudian Nabi SAW sambung wal muhajir, dan orang berhijrah. Siapa orang berhijrah? Mereka yang menjauhi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Maksudnya Allah tak bagi ni, kita jangan buat. Allah kata ini haram, kita jangan buat. Kita tinggalkan. Itu antara kita katakan post makna dari segi apa makna hijrah. Sebab itu kalau kita nak lihat konteks, adakah kita nak hijrah seperti mana yang Dr. Azam sebutkan tadi, kita kembali kepada sabda Nabi SAW dalam surah Taubah ayat berapa saya lupa, 58 ke 68 saya lupa. Bermakna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quluha an-nas wal hijarah 'alaiha al-malaikatu ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lindungilah, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, di mana bahan bakarnya di kalangan manusia dan batu-batu yang dijadikan sebagai berhala, dan di dalamnya dijaga oleh malaikat-malaikat yang garang, yang bengis, yang kuat, yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menuruti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ke atas mereka ini. Ya. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu nak berhijrah, kamu jangan hijrah seorang-seorang, diri kamu dan ahli keluarga sendiri, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita lihat pada realiti zaman sekarang ni, berapa ramai mak bapak yang sembahyang, yang sujud pergi masjid, tapi anak tak pergi sembahyang. Ya. Anak sama-sama dengan bapak keluar naik motor, keluar waktu maghrib, bapak pergi pusing kanan pergi masjid, anak pergi merempit, tuan-tuan. Yang bapa pergi malam dengan kuliah maghrib dekat masjid, anak dara pergi keluar tunang dan sebagainya, tuan-tuan. Ini satu konsep yang tak betul. Kalau mak bapak dia biarkan macam tu sahaja, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita kena ambil tindakan. Kalau kita berhijrah, pastikan anak-anak kita juga berhijrah, keluarga kita berhijrah. Ini konsep di keluarga. Pertama diri kita, keluarga. Kalau anak kita tak repit, macam mana fikir, jumpa pakar, jumpa pakar psikologi dan sebagainya, macam mana kita nak tarik, kita belajar dari pengalaman, nak tarik, nak dakwah anak kita supaya mereka juga berhijrah. Kalau anak lah kita ni, dia ahli mak repit, tuan-tuan, nak tarik dia, kita offer dia, kau nak motor tak? Bapak belikan motor apa bah? Motor dua kati lah, tuan-tuan. Bapak dia tak sebut dia, nak ganti sebut dua kati. Boleh, motor Itali Kawasaki lebih kurang harga 60,000, 70,000, tuan-tuan. Nak okey, dengan syarat aku belikan hang satu motor dua kati, tapi dengan syarat kau kena bawa aku pergi masjid setiap kali masuk waktu. Ikut aku semayang sekali. Payahlah macam tu. Tak, kalau nak tak motor, tak nak, kau naiklah motor buruk. Motor 70,000, macam tu tak nak. Tak apalah, hantar bapak pergi masjid semayang, lepas tu aku cabut dah. Kita buat macam letak syarat macam tu, lama-lama, tuan-tuan, dia akan rasa seronok, dia akan biasa. Dia akan rasa suknya berjemaah. Sebab kenapa orang tak reti nak dekat pada Allah, dia tak rasa kehebatannya, tak rasa kenikmatannya. Ya. Kenapa mereka tak nak berjemaah kat masjid? Sebab dia tak ada kawan, tak ada rasa nikmatnya dekat masjid tu, tuan-tuan. Ada mak haji juga saya, Pak Haji kau ni memang satu lah, dia kata. Ya, dia kata lepas isyak dia takkan balik, lepas isyak dia akan balik pukul 10. Ya, dia berkata biasalah ustaz, ada sembang dia tarik lepas isyak. Tak apalah, bagus main isyak berjemaah, duduk minum teh tarik dan sebagainya. Ya. Kan sebab tu mana terikat, kadang-kadang bukan pertama sebab ada kelebihan yang Allah bagi, nikmat hati tu apabila dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, kesenangan kat luaran pun dirasa nikmat juga. Jadi apabila kita tarik orang muda macam ni, insya-Allah lama-lama dihantar bapak dia satu hari 5 kali pergi masjid, dia sembahyang, lama dia akan terdekat hati. Begitu juga anak dara kita, tuan-tuan, tak pakai tudung, nasihat susah, kita jangan putus asa. Belikan tudung lawa-lawa, Farida, Diana, macam-macam lagi, tuan-tuan, jenama. Lepas pakai tu, tunjuk anak tu pakai, kita pun pujilah sikit, ya? Anak pakai, ayah saya dah pakai. Tak cukup macam tu, puji sikit, macam okey je, macam cantik je, kan? Puji sikit bagi dia rasa dihargai.
Hubungan kena jaga, barulah kita akan baru ia je satu benda yang dihargai. Apabila seseorang tu dihargai, maka dia akan rasa rasa penghargaan tu. Apabila dia rasa dihargai, dia rasa sayang nak buang benda yang berharga. Betul tak? Kalau kita rasa benda kita ada benda berharga, kita sayang nak buang benda tu. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak laksanakan perkara ini, kalau kita buat secara seorang-seorang kita saja nak berhijrah, kita akan terima akibat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hadis Nabi, larangan Nabi SAW menceritakan tentang dayus atau dayus. Dayus banyak hadis tuan-tuan, riwayat yang sahih. Di antara Nabi SAW berkata, "Thalathatu qad haramallahu 'alaihimul jannah." 3 golongan di mana Allah Subhanahu Wa Taala haramkan ke atas mereka syurga. Pertama apa dia kata? Al-mudminul khamri, iaitu penagih arak, suka minum arak. Kedua, al-'aqu, mereka yang menderhaka kepada ibu bapa. Ketiga, ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubtha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga golongan di mana Allah Subhanahu Wa Taala haramkan ke atas mereka syurga, tuan-tuan. Ya, pertama mereka yang ketagih arak, kedua yang menderhaka kepada mak bapak, ketiga golongan dayus. Siapa golongan dayus ini? Nabi kata mereka yang mengiktiraf, membiarkan perkara-perkara buruk, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang haram berlaku ke atas ahli keluarga dia. Anak dia tak semayang, dia buat tak tahu. Anak dia tak tutup aurat, dia tak buat tak tahu, dan sebagainya. Ya, isteri dia tak pakai, pakai baju ketat dan sebagainya, dia tak ambil tahu. Ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi dia kata haram golongan ini. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita nampak jiran kita, kawan-kawan kita, nasihatkan mereka. Tak guna kalau kita semayang seorang-seorang, kita biarkan ahli keluarga kita terbiar dalam terkapai-kapai mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syok daripada Allah. Nanti ke akhirat nanti jumpa depan Allah, seolah-olah Allah tak terima kita punya amalan. Sebab title dayus ni tuan-tuan, apabila dapat dicop oleh Allah title dayus ini, wallahu a'lam, insya-Allah diharamkan ke atas mereka syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan lagi riwayat lain, thalathatun la yanzuru Allahu ilaihim yawma la yadkhuluna al-jannata abadan wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah. 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke akhirat. Allah menyampah tengok 3 golongan ini dan tak akan masuk syurga. Ya. Pertama apa? Al-mar'atul mutarajjilatu al-mutasyabbihatu birrijal. Ya, wanita yang menyerupai kaum lelaki, bangkit. Dan ulama tafsir juga, mafhum mukhalafah kata juga, maksudnya lelaki menyerupai perempuan pun sama juga. Kalau mereka tak bertaubat, mereka tak masuk syurga. Allah tak nak pandang ke akhirat. Kedua, al-'aqul walidain, mereka yang menderhaka pada mak bapak dia. Ad-dayyuth ketiga, maksudnya tak masuk syurga, tuan-tuan. Sujudlah macam mana sekalipun, tahajud tiap malam, tak tidur malam bertahajud, tetapi anak-anak kita buat tak tahu, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah ke tak hijrah kita buat tak tahu saja, tuan-tuan, habis hancur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'iyadu billah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peringkat keluarga, tuan-tuan. Kita nak masuk ke peringkat masyarakat pula. Kita tak boleh nak jaga kita keluarga juga, kita kena ada sifat takaful masing-masing, kena ada ambil berat di antara diri kita, keluarga kita dan rakan-rakan. Tengok anak jiran kita buat tak baik, kita kena tegur. Ya. Sebab itulah nak Allah kata, kalau kita nak jadi insan yang terbaik, insan yang terbagus di dunia dan di sisi Allah di akhirat kelak, kita kena amalkan slogan amal ma'ruf nahi munkar. Ya, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, kamulah, iaitu umat Muhammad yang manusia yang terbaik, yang terpilih. Jikalau apa? Dengan syarat nak jadi manusia terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Islam, dia kena buat amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar ini kita kena buat dalam masyarakat Islam kita, tuan-tuan. Ya, kita ada community, ya, sedia adab ni, tuan-tuan, kita kena tengok, pastikan. Kalau ada anak-anak jiran kita yang buat tak baik, kita tegur secara berhemah. Ya, kalau tak boleh melalui depan kita jumpa bapa dia, kan? Ini kita jumpa pam tak semayang, tak jawab lagi, dia lempang lah. Ya. Apa dulu sini? Lempang. Bapa dia tak pukul, dia berpukul dulu dah, tuan-tuan. Ya. Jadi berhikmah. Jadi tuan-tuan, itu kita kena lihat bahawa konsep hijrah ini seperti mana disebutkan tadi, bukanlah satu perkara yang boleh kita jadikan untuk diri kita ataupun kita nak keluar.
sebagai satu perkara yang tidak kami bijak. Ada orang kata, oh Nabi Nuh lari tinggalkan kaum dia, dan Nabi lain pun tinggalkan kaum dia. Itu perintah Allah, itu wahyu Allah. Allah perintahkan, dan dakwah-dakwah tak nak dengar. Allah kata, Nuh kau tinggalkan kaum kau. Allah turunkan azab. Tak boleh sama kan. Tapi kita selagi mana kita ada kemampuan, selagi mana kita tidak mendatangkan fitnah kepada agama kita, tidak mendatangkan fitnah pada ahli keluarga kita, kita tak boleh berhijrah nak keluar buka komuniti baru, kita kena laksanakan. Contoh, kalau kita berada satu komuniti, kita ada fitnah, terkena fitnah, kita tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak laksanakan tuntutan agama, kita dikacau dan diganggu, barulah kita keluar dan selamatkan akidah kita, Islam kita dan ahli keluarga kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jawab kepeningan saya selama ni. Okay, dah nak 8.30, jadi tanya Nganju macam mana? Kita nak tamat pukul berapa? Sambung lagi. Kita nak semayang pukul berapa? 9. 9. Okey, kalau macam tu saya buka soalan kepada ahli Jumaat. Silakan. Ya. Soalan saya berkaitan dengan, ada berkaitan juga dengan statement yang Bapak Ustaz sebut. Itu berkaitan dengan Buddha. Ustaz, kita tengok dengan statement yang Ustaz sebut. Tapi yang terbaru sekarang ni, saya agak sedih dengar. Tadi saya tengok ada, mungkin ada sahabat-sahabat ada dengar berkaitan dengan Buddha juga, di mana ada satu golongan ni, dia membuatkan satu drama pendek yang mana mereka mempersendakan hukum ini, yang mana ia dilakukan oleh umat Islam sendiri, yang menjadi, saya rasa mastermind dia dalam umat Islam sendiri, dan ada bersama mereka kalangan bukan Islam. Dan di kalangan yang bukan Islam ni hanya berdiam saja, yang mana banyak mempersendakan, yang banyak memperletihkan umat Islam itu sendiri. Jadi soalan saya sekarang, boleh Ustaz jelaskan tentang hukum hudud ni dari segi definisi dia, sumber hukum ni, kedudukan dia, dan mengapa ia dipinggirkan, ditolak utamanya bagi kaum bukan Islam, malahan di kalangan umat Islam